Hi, good morning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome back to a new week. Selamat datang ke minggu yang baharu. So, for our PK today, untuk subjek PK kita pada hari ini, we are going to do the same topic. Kita akan lihat tajuk yang sama, which is, kalau tak silap, Unit 8. Unit 8, it is one of the topics. It is one of the topics that you can find in year 6 textbook. Maksudnya salah satu ataupun salah sebuah topik yang you boleh jumpa dalam buku teks tahun 6. Okay? So, what is the subtopic that we are going to learn today? Apakah subtopik yang kita akan pelajari pada hari ini? We are going to look at mari elak sebelum merebak. Tajuk kita pada hari ini ialah mari elak sebelum merebak. So, apa yang kita akan pelajari pada hari ini ada beberapa objektif. Objektif yang pertama, kita akan kenal pasti beberapa jenis penyakit yang boleh disebarkan ataupun yang ada potensi untuk disebarkan melalui makanan. Okay, seperti taun, demam kepialu, hepatitis A serta cerik beret. Yang kedua, kita juga ingin melihat bagaimanakah cara-cara penyakit ini merebak. Kita tahu penyakit ini merebak melalui pemakanan, tapi bagaimana cara sebenar dia, okay, ataupun the actual process, right? Yang ketiga, kita juga akan melihat bagaimanakah cara untuk kita mencegah daripada penyakit ini boleh tersebar ataupun cara kita mencegah daripada perkara ini boleh terjadi. Okay, so kita ada 3 objektif pada hari ini, and we are going to look at a table or a specific mind map. Kita kena lihat jadual ataupun maybe boleh kita panggil sebagai lebih kurang macam peta minda. It's a summary lah, macam ringkasan. Okay, now let's take a look. Without further ado, mari kita lihat terus. Okay. Penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air biasanya merebak melalui makanan dan air yang tercemar. Faham istilah tercemar? Tercemar ni maksudnya, hold on ya. Tercemar ni maksudnya sesuatu makanan ataupun minuman yang mempunyai benda asing. Benda asing ni benda-benda yang selain daripada bahan yang digunakan untuk memproses ataupun untuk membuat makanan dan air tersebut. Contohlah, kalau dalam air, kalau kita beli air daripada abang-abang yang ataupun kakak-kakak yang dekat tepi jalan tu kan, gerai tepi jalan tu kan, kalau you ternampak ada lalat ke ataupun ada nampak serangga-serangga tertentu di dalam bika ataupun dalam cawan-cawan air tersebut, itu kita panggil benda asing. Maknanya benda itu adalah benda yang asing. Okay, so kadang-kadang haiwan-haiwan ataupun serangga-serangga yang yang secara tak sengaja terjatuh ataupun termasuk dalam bika-bika ataupun bekas-bekas air ni, ia menyebabkan makanan itu tercemar. Kenapa tercemar? Kerana ia membawa kotoran ataupun penyakit-penyakit ataupun virus yang tertentu. Okay, sebab itulah makanan itu ataupun air itu akan tercemar. So, hati-hati. Okay, mari kita lihat yang pertama. Penyakit yang pertama, keracunan makanan. Cara merebak. Makanan dan air yang tercemar dengan racun atau toksin semula jadi bakteria yang berbahaya, bahan kimia dan benda asing. Pengendalian makanan yang tidak sempurna, ejen pembawa seperti lalat, tikus dan lipas. Yang ini yang I mention tadi. Okay, salah satu sebab bagaimana contoh penyakit yang boleh tersebar seperti keracunan makanan ialah kerana terdapat benda asing ataupun terdapat serangga-serangga tertentu ataupun haiwan-haiwan tertentu. Tapi dekat sini dipanggil ejen pembawa. So, ejen pembawa seperti lalat, tikus dan lipas. You bayangkan kalau dekat kedai makan, for example, kedai makan ni kena hati-hati. Okay, especially dengan haiwan-haiwan seperti tikus. Kerana apa? Takut mungkin tempat laluan di mana makanan-makanan itu diletakkan mungkin merupakan laluan bagi tikus-tikus tersebut. Maknanya
Kalau makanan tu diletak di situ, mungkin tikus ni pernah lalu di atas ke, di tepi ke, ataupun melalui makanan tersebut ke. Itu bahaya. Dia boleh menyebabkan virus-virus yang dibawa di atas, virus-virus yang dibawa oleh tikus tersebut akan menyebabkan makanan itu tercemar. Okay. Right, so cara mencegah dia ialah makan makanan yang minuman air yang bersih, penyimpan makanan sejuk, beku, serta cara mengendalikan makanan yang betul, jaga kebersihan diri dan peralatan. Yang ini yang asas lah, yang ni yang I rasa kita semua pun tahu cara dia. Okay. Next, yang kedua kita ada ta'on, cara menyebar, cara merebak. Air tercemar dengan najis manusia dan haiwan. Makanan yang kotor biasanya berlaku selepas banjir. So ada 3 punca yang biasalah bagaimana ta'on ini boleh merebak. Yang pertama, air yang tercemar dengan najis manusia ataupun najis haiwan. You see? Kemudian makanan yang kotor, makanan-makanan yang tidak diuruskan dengan betul boleh menyebabkan makanan itu kotor, lantas boleh menyebabkan it can cause dehygiene on the food. Maknanya tahap kebersihan pada makanan itu akan berada dalam keadaan yang sangat rendah dan makanan itu akan tercemar. Okay, right. Cara mencegah dia ialah makan makanan dan minuman air yang bersih, menjaga kebersihan diri dan persekitaran, pengurusan pembentungan yang betul, mengelak kawasan banjir. Ini antara cara-cara dia lah. Seterusnya, hepatitis A. Hepatitis A ni merupakan penyakit yang ada kena-mengena dengan hati. Dia bukan sakit hati, dia memang betul-betul penyakit yang ada dalam hati kita. Okay, tapi tak semua ada. Okay, tak semua ada. Cara merebak, makanan dan air mendapat sentuhan langsung daripada pengidap ataupun pembawa hepatitis A. Cara mencegah dia ialah makan makanan dan minuman air yang bersih, kawalan persekitaran, pengendali makanan, diberi vaksin. Okay. So maknanya pemberian vaksin ni bukanlah benda yang baharu. Okay. Pemberian vaksin ni sudah berlaku lama lagi. Okay. Maksudnya untuk tujuan-tujuan tertentu. Orang yang nak pergi umrah pun kena ambil vaksin. Orang yang macam baby-baby tu, adik-adik kita tu kan, kalau ada sesiapa yang masih ada adik-adik lelaki atau perempuan, mesti mak-mak akan bawa. Mesti kita pernah nampak ibu kita pernah bawa adik-adik kita tu pergi ke klinik untuk mendapatkan vaksin. Okay. And then dekat sekolah pun ada vaksin. Okay, yang injection itu semua kita panggil vaksin. Okay. So tujuan vaksin ni ialah untuk mencegah ataupun sebagai protection, sebagai perlindungan. Adakah kita masih boleh dijangkiti penyakit-penyakit tertentu? Yes, kita masih boleh dijangkiti. Cumanya apabila kita ada protection seperti vaksin, you see, so vaksin ini akan bekerja sehabis boleh untuk melindungi diri kita daripada terkena jangkitan. So that is the whole idea of vaccine. Dia bukan bermaksud bila kita ada vaksin kita akan terselamat selama-lamanya, ataupun kita takkan kena langsung penyakit-penyakit tertentu. Tak. Ada potensi kalau kita tak jaga kebersihan kita tak jaga SOP, for example, kita tak jaga SOP, so ada kemungkinan kita boleh dijangkiti. Okay, so kena hati-hati. Next, demam kepialu atau typhoid. Cara menyebar, makanan dan air yang tercemar dengan najis dan muntah pembawa kuman kepialu. Okay, pengendali makanan yang dijangkiti. Ini antara sebab. Okay, ini antara sebab bagaimana demam kepialu tu boleh tersebar. Kemudian yang seterusnya, cara mencegah. Dapatkan vaksin, elakkan bersentuhan langsung dengan pesakit kepialu, makan makanan dan minum air yang bersih, elakkan makan makanan yang mentah. Okay.
Ini contoh cara untuk mencegah daripada berlakunya demam kepialu. I was very interested, I was very attracted to this point. I agak tertarik dengan point ni. Elakkan sentuhan langsung dengan pesakit kepialu. Macam sekarang lah kan, di zaman pandemik COVID ni, kita semua tidak digalakkan ataupun kita semua dilarang untuk bersentuhan. Okay, sama ada bersalaman ataupun brofist kan, macam ni kan, brofist macam itu kan, itu pun dilarang. Kerana apa? Ia boleh menyebabkan virus-virus itu boleh merebak. Okay, virus-virus seperti COVID-19 tu boleh merebak. So bila kita tak ada contact, maknanya bila kita tak ada bila kita tiada sentuhan, kita akan terselamat lah. So itu kepentingan untuk elakkan daripada sentuhan. Okay, carry on. Dysentery ataupun cerit-berit berdarah. Cara merebak makanan dan air yang tercemar, makanan atau minuman yang tidak dimasak dengan sempurna. Yes, okay. Dulu I pernah bukan pernah ada masalah seperti ini, I pernah terkena penyakit ni. Okay, masa I kecil dululah. Okay, cerit-berit yang berdarah. So when I went to visit a doctor, when I went to meet a doctor, so the doctor confirmed that it was dysentery. Okay, maknanya doktor tu dah confirm kan yang I ni ada penyakit dysentery. So apa yang berlaku, the doctor was asking me question. So doktor tu pun tanya I pelbagai soalan. So antara soalan yang ditanya ialah, adakah I pernah beli makanan daripada luar? And I say yeah, of course. Okay, so the doctor was asking what kind of place. Maksudnya makanan di luar tu tempat dia bagaimana. Okay, so I was explaining and what not. So ada satu tempat yang I pergi tu, okay, ada satu tempat yang I pergi tu, I beli makanan tu, tempat tu mungkin, ataupun ada salah satu tempat lah, ada salah satu tempat yang I pergi tu, mungkin tempat itu cara mereka menyediakan makanan ataupun minuman, ia tidak dilakukan dengan sempurna. So mungkin pada orang lain it's fine, tapi pada waktu ketika itu, mungkin pada waktu ketika itu antibody I ataupun immunity I masih lagi berada di paras yang rendah, sebab masih kecil lagi kan. So mungkin itu yang menyebabkan I terjangkit. Okay, so yeah, so hati-hati guys. And then makan makanan dan minum air yang bersih atau dimasak dengan sempurna, penyediaan dan pembuatan makanan yang betul. Okay, alright, so kita dah cover dah ada berapa jenis penyakit yang boleh tersebar melalui makanan ataupun air yang tercemar. Ada 5. Yang pertama, keracunan makanan. Yang kedua, taun. Yang ketiga, hepatitis. Yang keempat, demam kepialu. Yang kelima, dysentery. Okay, so apa tugasan yang I nak you buat? Tugasan yang you perlu buat ialah, hari ini kita tak nak you salin. No, I don't want you to do a mind map. So apa yang you kena buat, what I want you to do is, I nak you pilih salah satu penyakit di sini. Ada 5 kan, so pilih satu je. Okay, pilih salah satu. Kemudian I nak you recordkan sebuah video you menerangkan tentang penyakit tersebut. Okay, menerangkan tentang penyakit tersebut. Okay, maksudnya, katakanlah you pilih contoh. Okay, you pilih taun. So yang pertama sekali, you kena terangkan apakah itu taun. Okay, Mr. Zaid buat terangkan maksud penyakit taun. Okay, ni tugasan you lah.
Okay. So, kalau you pilih penyakit taon, you kena terangkan apakah yang dimaksudkan dengan penyakit taon. Maksudnya macam gini, kalau penyakit taon ni berlaku, apakah yang akan berlaku pada you? Contoh, you akan cerit berit ke, you akan muntah-muntah ke, ataupun you akan ada masalah sesak nafas ke. I nak you terangkan yang bahagian itu. Maksudnya, you mulakan ayat itu, penyakit taon ini merupakan satu penyakit yang menyebabkan seseorang itu akan ada masalah seperti you terangkan macam itu. Okay, jelas Right, that's number 1. Number 2, I nak you terangkan bagaimanakah cara penyakit itu merebak. Okay, so terangkan bagaimanakah penyakit itu merebak. Terangkan bagaimana penyakit itu boleh merebak. Okey, terangkan bagaimana penyakit itu boleh merebak. Dan yang terakhir sekali, terangkan juga bagaimanakah cara untuk mencegah. Bagaimanakah cara untuk mencegah. So, cara untuk mencegah ni contohnya dekat sini lah. Ni cara untuk mencegah, yang ini cara merebak. Okay, so I repeat, you boleh pilih mana-mana penyakit yang ada dalam jadual ataupun kotak yang kuning ni, kotak yang oranye ni. Okay, pilih mana-mana penyakit. Kemudian yang pertama, you kena terangkan maksud penyakit tu. Yang kedua, you kena terangkan bagaimana penyakit itu boleh merebak. Yang ketiga, you kena terangkan bagaimana cara untuk mencegah penyakit tersebut. So, nak buat macam mana ni? Nak salin ke? Nak buat nak lukis ke apa? Tak. I nak you buat I nak you recordkan sebuah video. Okay, I tulis kat atas ni record sebuah video. Record sebuah video. Video yang sebelum ni yang tentang apa hari tu, tentang dadah tu kan, I terima beberapa video. Very good, well done guys. Okay, and then sebabnya video itu merupakan permintaan daripada Puan Salma. So I dah serahkan kepada Puan Salma, and then ada yang tak sempat hantar ataupun mungkin yang tidak buat langsung tu. I tak pasti apa yang berlaku, tapi kita dah recordkan lah dalam sistem siapa yang telah hantar, siapa yang tak hantar. So please guys, whenever seperti yang you tahu, PDPR kita pun dilanjutkan sehingga bulan Oktober. So kepada yang yang langsung tak pernah mengambil bahagian ataupun yang tak pernah menghantar tugasan ataupun membuat tugasan, please wake up. Okay, tolong bangun, tolong sedar daripada tidur you, kerana dah lama dah you bercuti tu. Kawan-kawan you semua buat tugasan-tugasan seperti yang diminta. Tapi kalau you masih lagi tidak bersikap serius untuk PDPR ini, you will be having problem in future. Okay, so sekali lagi I nak nyatakan, this is especially untuk tahun 5 lah, ataupun juga peringatan untuk tahun 6. Setiap tugasan yang diberikan sudah tentu akan direkodkan. Maknanya kalau ada kawan-kawan kita yang tak menghantar tugasan tersebut, nama you akan direkodkan. So nama you direkodkan bukan sahaja direkodkan dalam simpanan guru ataupun dalam untuk simpanan pihak sekolah. Tak. Nama you direkodkan dalam satu sistem. Nama sistem tu ialah sistem SPDPR. So dalam sistem tu kita ada senarai nama. Okay, just nak berkongsi dengan you lah, kita ada senarai nama. So dalam senarai nama tu kita kena nyatakan siapakah murid yang hadir, siapakah murid yang tidak hadir.
So ia bergantung kepada guru tersebut. Kalau untuk kelas Mr. Zack ni, siapa yang hantar tugasan kepada I dikira hadir. Siapa yang tak hantar tugasan bermaksud tidak hadir. Maksudnya siapa yang lama tak hantar tugasan tu, kalau dah 2 bulan tak hantar tugasan tu, maknanya dah 2 bulan lah dia tak pernah hadir dalam kelas I. So dia akan memberi kesan kepada you, kemungkinan akan memberi kesan kepada you kerana sistem itu merupakan sistem Kementerian Pelajaran Malaysia. Maknanya ramai orang yang akan dapat, ramai orang yang akan tahu yang you tak pernah hantar tugasan. So dia bukan JPN saja atau bukan PPD saja. Mr. Z bukan nak menakut-nakutkan, cuma Mr. Z nak memberi satu kesedaran. Okay, kita faham ada kadang-kadang kawan-kawan kita ni ada masalah dengan internet and what not, tapi you cannot consistently come out with that excuse. Maknanya tidak boleh sentiasa menggunakan alasan yang sama. Okay, so you have to realize that it's very important. Kena sedar yang ini adalah sangat-sangat penting. So please guys, Mr. Z tak nak lah bising-bising lagi ataupun membebel tentang murid-murid, ataupun I'm no longer in a position, I tidak mahu lagi menghantar message, meminta murid-murid untuk menghantar tugasan, because PDPR ni bukanlah benda yang baharu. Okay, PDPR ni sudah banyak kali berlaku. So kalau you masih lagi dengan behavior seperti itu, there's nothing much I can do. Okay, so it's really up to you. Okay, so please, so untuk tugasan pada hari ini, you ada lebih kurang seminggu untuk you selesaikan. So if please send over to me. Once you finish, send over to me and I will definitely go through all your works. Kerja-kerja yang you mesti beri kepada Mr. Z, semua Mr. Z chat. Walaupun I tak respon, as in I tak forwardkan semula kerja-kerja you, tapi semua I chat dan semua I tanda. Okay, so yeah, so I think that's all for today and I'll see you again. Take care everyone, stay indoor, yeah. Wear mask whenever you go out. I love you. Bye. Assalamualaikum.